Jadi subhanallah, cakap dengan anak-anak kita, cakap dengan orang muda, bahkan cakap dengan diri kita. Jangan fikir kita nak berjaya, tapi kita fikir macam nak jadikan orang lain berjaya. Jangan fikir semata-mata macam mana aku nak soleh, tapi tengok dalam doa orang umur 40 tahun, wa aslih li fi dhurriyyati, perbaiki aku dalam urusan keturunanku. Bermakna apa? Kita bukan fikir untuk kita jadi orang yang soleh, tapi kita berfikir bagaimana untuk menjadikan keturunan kita adalah orang-orang yang soleh. Kalau kita tak soleh, memang tak mampu nak jadikan keturunan kita itu keturunan yang soleh, kalau ikut ghalibnya, kebiasaannya. Jadi subhanallah, penting sekali untuk setiap kita, sama ada muda ataupun tua, memiliki visi yang jauh ke depan. Sehingga kan niat kita tuan-puan, kita bukan nak kita berjaya, tapi kita nak jadi wasilah untuk menjadikan orang-orang lain berjaya. Kalau di kampus tuan-puan sekalian, macam itulah kadang-kadang ustazah nasihatkan kepada anak-anak murid. Ramai yang belajar, dia fikir dia seorang nak berjaya. Betul tak? Nota dia dah buat cantik-cantik, lepas tu kedekut, tak nak share. Dia faham, kawan tak faham, dia boleh tidur lena. Sebab apa? Aku dah faham, kau tak faham, tu kau punya pasal. Tapi kita nasihatkan anak-anak murid kita, kalau kamu nak keberkatan ilmu, kalau kamu nak jadi orang berjaya sangat, kamu tak boleh lena tidur. Sebab apa? Kawan sebilik kamu tak faham lagi. Ya, kawan belakang dengan depan dalam bilik kuliah dia sebenarnya salah faham dengan apa yang pensyarah ajar. Sedangkan kamu, Allah mudahkan kefahaman kamu. Duduk panggil kawan-kawan, mari saya ajar, mari saya bagi faham, mari saya permudahkan. InsyaAllah kita akan berjaya sama-sama. InsyaAllah, ini orang hebat tu. Tapi ini bermula dengan apa? Mindset kita. Jadi demikianlah, kita nak menjadikan anak-anak muda, bahkan kita semua orang-orang yang memberi pengaruh. Waj'alna lil muttaqina imama, kita bergerak ke arah menjadikan orang di sekeliling kita adalah orang yang berjaya. Dan yang kedua, kata-katanya adalah kejayaan tidak pernah dibatasi oleh masa, sebab kejayaan itu bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Apalah nilai masa ketika mana merujuk kepada akhirat yang kekal abadi. Carilah ada dalam buku ni. Buku surat berapa siapa dah tak ingat dah. Lebih kurang macam itulah. Jadi betul, subhanallah, kita nak jadi orang berjaya, tapi tak terbatas dengan masa. Sebab apa? Kejayaan kita jauh tuan-puan. Kita nak gunakan umur yang kita ada ni nak berjaya sampai mana? Sampai akhirat. Dan akhirat, apa lagi nilai masa untuk akhirat? Khalidina fiha, kekal dalam syurga. Ada golongan yang kekal dalam neraka, khalidina fiha. Ketika itu nak hitung dengan masa pun tak guna jam dah. Bayangkan hebatnya kejayaan yang diinginkan oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bersyukur. Kejayaan dia tidak pernah dibataskan oleh masa. Walaupun mungkin usia kita 50 tahun sekarang, 60 tahun sekarang, tapi kita tak bekejarlah dengan masa. Kenapa? Tak apa. Batas kejayaan yang kita nak tu sangat jauh. Walaupun Allah cuma bagi kita mungkin 2 tahun je lagi umur, contoh. Tapi insya-Allah 2 tahun ini kalau kita betul-betul manfaatkan, boleh jadi bekal yang terbaik untuk masa yang tidak ada batasnya sampai ke hari akhirat. Tengok hadis Nabi SAW dalam bab suruh beramal soleh, dalam bab nak jadikan kita orang yang proaktif mencari kejayaan hidup. Sampai Nabi kata, kot pun kiamat akan berlaku sedetik lagi. Di tangan kamu ada sebiji benih, kamu tanam benih. Ya, ini memang sangat bombastik betul yang Nabi sebut ni. Nabi kata kalaupun kiamat sedetik lagi, itu dah paling kemuncak dah tu kehancuran yang Nabi sebut, kiamat. Tapi dekat tangan kamu ada biji benih. Tak kiralah benih apa pun. Ya, maknanya kalau tanam tu biasa benih tu boleh hidup, boleh berbuah, boleh bagi manfaat. Kalau tak pada anak cucu kita pun manfaat pada burung, manfaat pada binatang.
Buah-buah yang kita tanam, tengok Islam kata apa yang Nabi sebut dalam hadis, walaupun sesaat lagi kiamat di tangan kamu ada sebutir benih, kamu harus tanam benih itu, sebab tugas kita dalam mencari kejayaan dilihat pada usaha kita untuk berjaya. Soal lepas tanam tu kiamat hancur segala-galanya, itu bukan lagi sesuatu yang merugikan kita, sebab ketika mana kita tanam benih tersebut, insya-Allah ia akan jadi bekal yang terbaik di dunia dan di akhirat. Ini konsep yang ditanam oleh Islam untuk menjadikan kita manusia yang sangat menghargai umur. Tak kira muda atau tua, selama mana belum nyawa sampai dekat kerongkong ni tuan-puan, kita masih ada kesempatan, insya-Allah. Boleh dapat yang dua tadi kan, kata-kata hikmah lah kononnya, yang Ustazah petik pun daripada kitab ini juga. Sebab itu saya katakan buku ini bagus dari sudut motivasi kepada orang muda, dan juga untuk kita semualah yang telah melepasi usia 40 tahun, untuk kita melihat balik masa muda kita supaya kita boleh buat yang lebih baik pada masa sekarang dan akan datang. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada 7 bab dalam buku ini. Okey, yang Ustazah akan petik beberapa perkara. Ada satu kajian telah dilakukan untuk melihat kenapa dari segi sosialnya ataupun moralnya berlaku banyak pelanggaran nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Jadi kajian itu, seorang pengkaji yang telah melakukan kajian tersebut, dia telah gariskan 3 perkara yang sebenarnya kita semua kena berhati-hati dengan 3 penemuan ini. Tuan-puan boleh rujuk muka surat yang ke-26. Barulah boleh buka buku betul-betul. Muka surat 26. Pertama, manusia telah mengikut keinginan hawa nafsunya yang rendah, tanpa mahu menghiraukan hati nuraninya yang suci. Ini yang dah berlaku dalam masyarakat. Kenapa kadang-kadang yang kita lihat dalam masyarakat ni banyak nilai-nilai kerosakan, banyak nilai-nilai yang membimbangkan. Kenapa? Sama ada pada peribadi individu, sama ada dalam kekeluargaan, dalam komuniti, bahkan di peringkat antarabangsa. Tuan-puan sekalian tengok, yang ini bunuh yang ini, US bunuh Iran punya pemimpin ketenteraan. Lepas tu dibalas, mati lagi berapa ramai. Yang terbaru pula kita dapat berita seolah-olahnya sebenarnya kapal terbang yang terhempas di Iran itu, Ukraine kan, kapal terbang tu sebenarnya ditembak. Yang mati terlampau ramai, 100, dekat nak 200 orang, tuan-puan sekalian. Apakah nyawa tak ada nilai? Tapi ingat, ketika mana manusia meletakkan hawa nafsu ke atas, teruk sangat. Bahkan terlampau banyak yang berlaku dalam masyarakat, tuan-puan, yang pening juga nak fikir. Kes ibu yang bunuh anak, macam nak fikir, ya Allah, macam mana mak boleh bunuh anak? Dan dilihat pada tubuh badan anak tu, tuan-puan sekalian, tak kurang daripada 80 lebih kesan-kesan yang teruk sangat pada tubuh anak yang kecil lagi. Maknanya tempoh penderaan tu berlaku lama. Kita kalau cubit sekali ada kan? Ada tak cubit anak dulu? Ada. Ada lebam tak masa cubit anak? Cakap elok-elok, tak apa, tak ada, tak datang polis ke apa. Kan buat pengakuan kan, kena tangkap Ustazah. Pernah tak cubit anak sampai lebam? Pernah.
Tapi sekali kita nampak lebam, macam mana rasa dia? Astaghfirullahalazim. Mari nak, mari sini mak letak minyak gaman. Padahal kita yang cubit sampai lebam. Terfikir tak kita akan buat 84 lebam-lebam yang lain? Tak. Kenapa? Kerana Allah selamatkan kita. Kerana Allah selamatkan kita. Kalau nak ikutkan, ada juga geram dulu. Geram. Ustazah tahu jaga anak kecil macam mana. Geram. Hilang akal sekejap ke kalau malam-malam? Hilang akal. Sampai minta ustaz, tolong jauhkan anak ni. Sampai macam tu, tolong jauhkan. Tak nak tengok dia. Sebab kita tahu dah, kita dah mula, akal kita dah kurang dah. Tengah malam, tak cukup tidur. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, anak tu menangis, yang ni menangis, yang ni demam. Sudahnya tolong jauhkan semua. Alhamdulillah lah ada suami yang boleh ambil, jauhkan. Pasal tu boleh anak ramai. Jadi kalau seorang jaga belum tentu. Jauhkan. Sebab apa kita tahu? Ini dah tak betul dah ni, dah rasa lain. Okey, bagi tidur sekejap. Supaya apa? Supaya rasional kita tu berada pada tahap yang sepatutnya. Itu kita tahu. Maknanya, kenapa kita boleh buat yang okey-okey tu? Allah selamatkan. Ada tak kadang-kadang waktu yang sangat mencabar dalam hidup kita masa kita menguruskan anak kecil? Ada. Tapi Allah selamatkan. Nak kena banyak ingat Allah, nak kena banyak isti'anah billah. Tapi dalam kes-kes yang sekarang saya cuba nak mendalami kes tu, nak jumpa kaum keluarga yang terlibat. Kalau boleh dapat nak pergi ke penjara, nak bercakap dengan yang tertuduh apa sebenarnya yang sudah berlaku, nak tahu sangat apa sebenarnya yang sudah berlaku. Tekanan apa yang dilalui. Tapi ingat tuan-puan, inilah yang kita sangat takutkan daripada nafsu dan juga bisikan-bisikan syaitan dan iblis. Ini yang pertama.